Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafinas binti Asim dari kelas 3 Amanah. Pada hari ini saya akan membentangkan PBL yang bertajuk Kitar Semula, di mana saya perlu menghasilkan sebuah produk daripada amalan kitar semula serta di bawah bimbingan Cikgu Fatimah. Biodata, nama Nur Syafinas, kelas 3 Amanah. Ini adalah jadual proses kerja pelaksanaan PBL. Saya akan teruskan lagi pembentangan ini dengan soalan kurikulum serta jawapan. Soalan asas, sejauh manakah kebersamaan amalan kitar semula yang diamalkan oleh rakyat Malaysia? Tahap kebersamaan amalan kitar semula yang diamalkan oleh rakyat Malaysia masih rendah. Hal ini disebabkan 215 kg sisa makanan dibuang setiap isi rumah pada setiap tahun. Kenyataannya mengukuhkan lagi kebersamaan amalan kitar semula yang diamalkan oleh rakyat Malaysia masih rendah ialah 2.3 juta tan barang boleh dikitar semula dengan anggaran nilai mencecah RM900 juta dibuang ke tapak pelepasan sampah di Malaysia setiap hari. Selain itu, 33,000 tan sehari penjanaan sisa negara direkodkan pada tahun 2013, meningkat daripada 19,000 tan pada 2005. Soalan unit, apakah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi sisa domestik? Langkah-langkah untuk mengatasi sisa domestik yang pertama ialah mengasingkan sisa pepejal mengikut komposisi. Yang kedua, mengamalkan amalan 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Ketiga, melaksanakan kempen seperti Hari Tanpa Plastik. Soalan kandungan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kitar semula? Kitar semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud keluaran. Soalan kandungan kedua, apakah elemen amalan kitar semula 3R? Elemen amalan 3R terdiri daripada reduce, reuse dan recycle. Reduce ialah amalan mengurangkan sisa pepejal untuk meminimumkan penggunaan sumber semula jadi. Reduce, tindakan penggunaan semula barangan secara berulang kali untuk mengurangkan penghasilan sisa. Recycle, amalan mengasingkan barangan mengikut jenis untuk menghasilkan produk yang sama jenis atau baharu semula. Soalan kandungan yang ketiga, mengapakah kita perlu mengamalkan kitar semula? Kita perlu mengamalkan amalan kitar semula untuk mewujudkan persekitaran yang sihat, bersih dan selesa untuk dihuni. Selain itu, mengurangkan kesan rumah hijau melalui proses kitar semula serta mengurangkan pencemaran apabila sisa diurus dengan sistematik. Soalan kandungan yang keempat, bagaimanakah cara negara kita mempraktikkan amalan kitar semula? Cara negara kita mempraktikkan amalan kitar semula ialah mengadakan kempen Hari Tanpa Plastik. Premis perniagaan yang terlibat akan mengenakan bayaran RM20 kepada pelanggan yang memerlukan beg plastik. Yang kedua, amalan kitar semula. Selaras dengan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pemeriksaan Awam 2007 untuk memastikan bahan kitar semula diurus selia dengan baik oleh pihak berkuasa tempatan. Yang ketiga, pengasingan sisa di puncak. Sisa pepejal diasingkan mengikut kategori seperti sisa di kitar semula, sisa baki dan sisa pukal atau sisa kebun. Soalan kandungan yang kelima, bagaimanakah amalan kitar semula yang dijalankan di salah sebuah negara yang telah anda pelajari dilaksanakan? Negara yang telah saya pelajari ialah negara Taiwan. Amalan kitar semula yang dijalankan di negara tersebut ialah yang pertama, Akta Pelupusan Sisa mewajibkan pengilang dan pengimport bertanggungjawab ke atas produk yang dihasilkan.
Kedua, kempen Kita Semula. Program ini dijalankan oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar. Ketiga, Garisan Panduan Kita Semula. Menerangkan cara pengurusan sisa pepejal termasuk kaedah menyimpan, panduan kita semula, mengumpul dan memproses. Keempat, program 4 dalam 1. Galakan kerajaan untuk menjalin kerjasama antara 4 golongan iaitu pihak masyarakat, pihak berkuasa bandar, syarikat kita semula dan badan sukarela bagi menjalankan kita semula. Soalan kandungan yang keenam, apakah contoh sisa domestik yang boleh dikira semula? Sisa makanan dijadikan bahan lain seperti baja untuk tanaman, serta kitar semula tayar terpakai untuk dijadikan pasu tanaman, dan kitar semula surat khabar menjadi bakul atau kraf tangan yang menarik. Soalan kandungan 7, yang ketujuh, bagaimanakah cara amalan kitar semula yang boleh dijalankan di rumah? Pilih satu amalan yang boleh menyelesaikan masalah pembuangan sisa domestik di rumah anda. Amalan kitar semula yang boleh saya jalankan di rumah ialah menjadikan kotak sebagai tong sampah kitar semula. Kebaikan produk yang saya hasilkan ialah dapat mengasingkan sisa pepejal mengikut kategori, memudahkan proses pengurusan dan perawatan sisa pepejal, dan dapat mengelakkan pembuangan bahan yang boleh dikira semula. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Tong sampah kitar semula. Dengan adanya produk ini, saya dapat mengasingkan sisa pepejal yang ada di rumah saya mengikut kategori dan untuk mengelakkan pembuangan yang boleh dikitar semula. Ini adalah sampah yang terdapat di rumah saya. Saya akan tunjukkan cara untuk mengasingkan sampah-sampah tersebut mengikut kategori.
sampah yang berwarna biru, kegunaannya ialah kertas. Semua kertas berwarna dan tidak berwarna seperti akhbar, majalah, buku layan kertas, katalog, risalah, kalender, kad, sampul surat dan kotak cardboard. Manakala tong sampah yang berwarna coklat, kegunaannya ialah kaca. Semua kaca berwarna dan tidak berwarna seperti botol minuman ringan, balang makanan, botol vitamin dan botol kosmetik. Tong sampah yang berwarna jingga, kegunaannya ialah tin aluminium, tin keluli dan plastik. Semua jenis aluminium dan tin keluli seperti tin minuman ringan dan bekas makanan plastik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.